Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan berkaitan dengan beras di Malaysia. Akhirnya mahkamah hari ini membuat tuduhan palsu atau Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Soalan besar mungkin timbul di dalam pikiran kita, yaitu adakah ahli parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain sudah dipecat oleh Bersatu atau dibuang daripada Bersatu atau telah melanggar undang-undang anti lompat parti dan terpaksa buat lagi pilihan raya baru? Jawapannya ialah sokongan ahli parlimen Kuala Kangsar kepada Anwar tidak melanggar akta lompat parti. Ia umpama CSA dengan kerajaan. Tindakan ahli parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid mengumumkan sokongan kepada pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menerajui negara tetapi dalam masa yang sama kekal setia bersama Bersatu adalah suatu tindakan yang berani serta terpuji. Dengan itu, Anwar kini kembali mendapat sokongan 2/3 ahli-ahli parlimen. Penarikan sokongan oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sudah diganti dengan sokongan yang didatangkan oleh Iskandar Zulkarnain. Kenapa keputusan Iskandar Zulkarnain ini terpuji? Pertama, senarai politik yang kini jelas memperlihatkan Anwar dan kerajaan perpaduan pimpinannya tidak mungkin lagi dijatuhkan. Sehingga habis penggal, keputusan yang dibuat oleh Iskandar Zulkarnain ini memang amatlah tepat sekali. Dalam erti kata lain, bagi ahli parlimen yang ingin berkhidmat kepada rakyat seperti Iskandar Zulkarnain ini adalah membuang masa saja jika beliau terus jumud bersama blok pembangkang. Untuk itu, beliau harus memikirkan sesuatu agar dapat berfungsi dengan berkesan kepada pengundi-pengundi Kuala Kangsar
serta tidak meninggalkan partinya. Takkan nak bagi hidangan makan ceramah saja kepada pengundi-pengundi di kawasannya. Kedua, sesuai dengan Anwar tidak mungkin lagi dijatuhkan sehingga PRU 16 akan datang. Fokusnya dalam memberi sokongan itu hanyalah untuk mendapatkan peruntukan. Ini kerana Perikatan Nasional yang menaungi beliau nampaknya masih kekal dengan sikap degil dan keras kepala untuk datang kepada wakil kerajaan iaitu Timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof bagi membincangkan soal peruntukan tersebut. Dengan mengumumkan sokongan kepada Anwar Ibrahim serta berharap diberi peruntukan untuknya, tindakan Iskandar Zulkarnain ini menunjukkan beliau bersedia secara individu untuk menandatangani perjanjian keyakinan dan perbekalan atau CSA dengan pihak kerajaan. Jika PH sebelum ini menandatangani CSA dengan Ismail Sabri Yaakob dan diberi peruntukan sebagai balasannya, bermakna tiada salah daripada tindakan Iskandar Zulkarnain ini. Beliau sekadar membuat keputusan demi manfaat rakyat dan pengundi di kawasannya. Begitupun, sebagai ahli parlimen blok pembangkang, Iskandar Zulkarnain masih boleh memainkan peranan semak dan imbang sebagaimana biasa dengan mengambil suaranya, mestilah untuk manfaat rakyat dan bukan lagi untuk menjatuhkan kerajaan. Ketiga, bersama kedegilan dan keras hati Perikatan Nasional untuk datang berbincang dengan kerajaan, keputusan Iskandar Zulkarnain ini harus membuka pintu hati lain-lain ahli parlimen Perikatan Nasional untuk berbuat perkara yang sama. Untuk itu, sebagai respon segera, Anwar dan Fadillah harus mengalu-alukan serta menyambut baik keputusan Iskandar Zulkarnain itu. Jemputlah beliau untuk menandatangani perjanjian CSA dengan kadar segera dan seterusnya luluskanlah peruntukan yang sewajarnya kepada beliau. Kemudian kita lihat berapa ramai lagi ahli parlimen Perikatan Nasional akan datang untuk menandatangani CSA dengan kerajaan. Keempat, tindakan yang diambil oleh Iskandar Zulkarnain ini tidak melanggar undang-undang anti lompat parti kerana beliau tidak keluar parti dan tidak juga menyertai lain-lain parti. Beliau hanya menyokong kepimpinan Anwar untuk terus menerajui negara, khususnya bagi memulihkan ekonomi sehinggalah PRU yang seterusnya. Saya percaya ekonomi negara perlu ditingkatkan demi kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Oleh yang demikian, saya menyokong Perdana Menteri atas apa-apa usaha yang dilakukan untuk mengukuhkan ekonomi negara, katanya dalam satu kenyataannya berkaitan keputusan yang diambil. Tiada apa-apa kesalahan dilakukan oleh Iskandar Zulkarnain, tetapi jika kepimpinan Perikatan Nasional dan Bersatu terasa koyak, mereka bolehlah mengambil apa-apa tindakan terhadapnya. Namun, jika dipecat daripada Bersatu, Iskandar Zulkarnain tidak perlu mengosongkan kerusinya dan beliau selepas itu bebas menyertai mana-mana parti. Mungkinkah dengan ini beliau bakal digantung keahliannya daripada Bersatu? Ditulis oleh sabudinhusin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pengakuan daripada Sanusi Maknor yang betul-betul mengejutkan kita, memeranjatkan kita dan tak sangka pula dia boleh cakap. Baru-baru ini, semasa PRN di 6 buah negeri, Sanusi telah disaman oleh rakan sejawat beliau daripada Selangor, iaitu Menteri Besar Selangor, iaitu Amiruddin Syari. Ianya berkaitan dengan beberapa ucapan atau kenyataan yang didakwa memfitnah Menteri Besar Selangor tersebut. Sehingga Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor telah mengambil tindakan menyaman fitnah terhadap Sanusi Maknor. Ini telah dibawa ke mahkamah dan hari ini Sanusi membuat pengakuan paling luar biasa, paling mengejutkan dan tak tahulah. Mungkin Anda dah biasa dengar daripada beliau. Sanusi kata, saya terpaksa bertahan diri setelah difitnah Menteri Besar Selangor. Itu yang dikata oleh Sanusi. Dia kata dia mempertahan diri sebab Menteri Besar Selangor
terlebih dahulu melakukannya, kata beliau. Okey, ikuti dulu ulasan ini. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur berkata, rakan sejawatnya di Selangor Amiruddin Syari berulang kali memfitnahnya bagi tujuan menjatuhkan reputasinya sebagai Menteri Besar. Tapi komen netizen ialah, mereka tanya, apa yang Amiruddin Syari fitnah kepada Sanusi Maknur, kata mereka. Apa yang Amiruddin fitnah Sanusi, kata mereka. Mereka nak tanya, mereka nak tahu apa sebenarnya yang difitnahkan itu. Dan menjadi persoalan yang kedua besar ialah, selepas Sanusi kata dia difitnah oleh Amiruddin Syari, netizen tanya, kalau Amiruddin buat saman fitnah, kenapa Muhammad Sanusi Maknur tidak membuat saman fitnah, kata mereka. Kalau betul Sanusi berada di pihak yang benar, kata mereka, Sanusi sepatutnya membuat tindakan melaporkan ke polis ataupun membuat saman fitnah, kata mereka lagi. Tapi selepas beliau disaman di mahkamah, ini pula pengakuan Sanusi. Beliau kata, beliau mengatakan Amiruddin Syari berulang kali memfitnahnya bagi tujuan menjatuhkan reputasinya. Menurut Sanusi lagi, ini menjadi sebab mengapa dia terpaksa mempertahankan diri dengan menimbulkan isu tata kelola kerajaan negeri Selangor di bawah pentadbiran Amiruddin. Saya tak tahu apa connection dia antara saman fitnah itu dengan apa yang Sanusi cakap ini. Terpulanglah pada anda lah. Tapi itulah yang dikatakan dalam laporan ini. Sanusi berkata demikian dalam penyataan pembelaan yang difailkan di Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 10 Oktober lepas, berhubung saman fitnah Amiruddin terhadapnya mengenai dakwaan Menteri Besar Selangor itu terbabit dalam skandal dengan jutawan Vincent Tan bagi projek pembersihan Sungai Klang. Sanusi berkata adalah diketahui umum bahawa perang mulut antara dia dan Amiruddin telah berlaku sekian lama dan memuncak apabila menghampiri pilihan raya di 6 negeri baru-baru ini. Sanusi mendakwa Amiruddin Syari dalam banyak keadaan telah mengeluarkan kenyataan bagi mengecam, mengutuk dan memfitnahnya dengan tuduhan-tuduhan fitnah yang tidak berasas serta komen-komen yang berniat jahat, kata Sanusi. Sekali lagi, netizen bertanya, apa yang Amiruddin fitnah kepada Sanusi, kata mereka. Kalau betul mereka mahu Sanusi saman Amiruddin berkaitan itu. Kenyataan-kenyataan tersebut, kata Sanusi, telah menjatuhkan reputasinya di mata masyarakat. Menurutnya, antara fitnah yang dilakukan Amiruddin terhadapnya adalah pada program Jelajah Madani di Bukit Melawati pada 13 Julai dan dalam satu sidang media selepas program pelancaran Madani Afiat, Gotong Royong Mega Perangi AIDS 1.0 dan One Hour Malaysia Clean Up Peringkat Kebangsaan 2023 pada 9 Julai. Memandangkan plaintiff sendiri telah mengeluarkan kata-kata dan tuduhan fitnah terhadap defendant, defendant terpaksa mempertahankan diri dengan menimbulkan isu-isu tata kelola yang menjadi perbualan dan tanda tanya di kalangan masyarakat berkaitan dengan pentadbiran plaintiff, kata beliau. Isu yang ditimbulkan tersebut adalah isu kepentingan awam berdasarkan kepada fakta-fakta yang benar. Oleh yang demikian, tindakan plaintiff yang kini memfailkan tindakan fitnah terhadap defendant adalah satu cubaan untuk menutup tindak tanduk plaintiff sendiri yang turut sama membuat kenyataan fitnah terhadap defendant, kata beliau. Perang mulut yang bersifat politik tersebut adalah lumrah biasa di kalangan ahli politik, selagi mana ia berdasarkan kepada isu dan fakta yang benar, kata Sanusi. Sanusi juga menafikan memfitnah Amiruddin dan mendakwa Menteri Besar Selangor itu memperbesar-besarkan dan memetik ucapannya di luar konteks. Yang ini biasa penganalisis politik, pemerhati politik kata dah biasa dengar, yaitu apabila saja ada apa-apa perkara yang disaman fitnah atau sebagainya, timbullah perkataan memperbesar-besarkan apa yang dikatakan dan memetik ucapan di luar konteks. Itulah yang biasa kita dengarlah. Ketika berucap, tiada pula di luar konteks. Tapi selepas di mahkamah, ada pula di luar konteks. Katanya, dia tidak pernah mengatakan bahawa plaintiff terlibat dalam salah guna kuasa atau rasuah, kata beliau.
Defendant tidak pernah sekali-kali membuat tuduhan bahwa Planatif secara langsung telah menyebabkan negeri Selangor atau kerajaan negeri Selangor kehilangan dan atau mengalami kerugian sekurang-kurangnya sebanyak Rm180 juta. Apa yang defendant nyatakan adalah projek sekitar Sungai Kelang yang berpotensi untuk mencatat kerugian paling kurang 180 juta dan tidak mengaitkannya secara langsung dengan Planatif, katanya. Defendant tidak pernah sekali-kali membuat tuduhan bahwa Planatif adalah seorang menteri besar yang tidak layak, tidak cekap, korup, mengamalkan korenisme dan pilih kasih. Defendant tidak pernah sekali-kali membuat tuduhan bahwa Planatif berpakat sulit dengan peniaga-peniaga, pembela dan atau pelindung ahli-ahli perniagaan berbangsa Cina, memilih kasih dan memperkayakan ahli-ahli perniagaan berbangsa Cina, kata Sanusi. Berhubung perkataan itu Cokia punya menteri besar, dia bela Tauke, yang disebutkan terhadap menteri besar Selangor itu, Sanusi berkata, polisinya selaku Menteri Besar Kedah telah sedia diketahui rakyat Malaysia bahawa dia mengutamakan nasib rakyat bawahan dan bukan semata-mata golongan kaya. Inilah dia kan. Jelasnya perbandingan dibuat dengan pentadbiran Amiruddin dalam isu projek Sungai Kelang yang diberikan kepada syarikat berkaitan Vincent Tan yang diketahui umum sebagai tokoh korporat yang kaya. Bagaimanapun kata Sanusi, ia merupakan pilihan Planatif dan tidak menyatakan ia satu kesalahan. Perkataan bela bukanlah perkataan yang membawa konotasi negatif, kata beliau. Dalam pernyataan pembelaan, Sanusi juga menyebut mengenai pembelaan justifikasi bersedia membuktikan kenyataan yang disangkal di mahkamah, pembelaan ulasan saksama di mana defendant berhujah bagi bahawa orang awam mempunyai hak untuk mengetahui perkara-perkara melibatkan kepentingan awam dan pembelaan perlindungan bersyarat keadaan di mana kata-kata tersebut dikeluarkan oleh seseorang yang mempunyai kepentingan dan kewajiban undang-undang, sosial atau moral untuk berbuat demikian. Pada 30 Ogos lalu, Amiruddin memfailkan saman fitnah terhadap Sanusi kerana mendakwa dia terbabit skandal dengan pengasas kumpulan berjaya Vincent Tan membabitkan projek pembersihan Sungai Kelang. Sebelum itu, Tan juga memfailkan saman fitnah terhadap Sanusi berhubung isu yang sama. Sanusi diwakili peguam dari firma guaman Faizi and Associate, manakala Amiruddin diwakili peguam Haijan Omar. Jadi ada netizen kata Sanusi akan menghadapi dua pertuduhan fitnah berhadapan dengan Amiruddin Syarih, dan yang paling penting ialah tycoon antara yang paling kaya di Malaysia, iaitu Vincent Tan. Beberapa orang daripada netizen memberikan komen di dalam ruangan komen di Malaysia kini. Menurut Mr. Sakau, beliau dia mengata kan dah submit pernyataan pembelaan, duduk diam-diam, jangan celupar lagi biar mahkamah buat kerja mereka, kata Mr. Sakau. Merdeka pula menulis, dari dulu lagi perangai ini Menteri Besar Cokia Nusi asik kata-kat orang tapi tak pernah cerminkan muka sendiri. Dahlah mencarut, menghina, buli, menindas dan banyak lagi, kata beliau. Macam mana tak puas keturunan kerabat diraja pun berani mu persoalkan. Biadab, kata beliau. Kalau ikutkan hukuman zaman dulu dah lama kena hukuman, kata merdeka. Ini pula kata mencarut dan memaki cara yang untuk mempertahankan diri, itu persoalan beliau. Bab mana dalam ajaran agama yang mengajar perkara itu? Tak ada teguran sikit pun dari majlis ulama, kata beliau. Adui, Malaysia kini dah tak boleh pakai, kata seorang lagi, iaitu Kawak. Punya pro PN sampaikan memberi ruang luas kepada Sanusi dan pemimpin PN, cukuplah, no more subscription after this, kata si Kawak. Halim Romli menulis, perang mulut yang bersifat politik tersebut adalah lumrah biasa di kalangan ahli politik, selagi mana ia berdasarkan kepada isu dan fakta yang benar, kata Sanusi. Tapi untuk hang Sanusi, setiap kali buka mulut, muhong dan fitnah, kata Halim Romli. Otak Center kata mempertahankan diri dengan cara memfitnah tanpa fakta. Adakah itu sesuatu yang mempertahankan diri, kata Otak Center. Tok Mudin pula kata itu bukan pertahankan dirilah Sanusi. Apa yang kamu buat ialah serangan balas.
Kalau kamu bertahan diri, kamu tak serang. Kamu cuma nafikan dan keluarkan bukti untuk menyanggah apa yang dituduh Amiruddin. Kamu berkebun nak bertahan kebun kamu dari haiwan, kamu buat pagar atau guna racun serangga pada kawasan kamu. Bukannya meracun dan memusnahkan tanaman kebun orang lain, kata Tok Mudim. Brown Falcon pula menulis, kebanyakan ahli politik memang suka suka spin, kata beliau. Apa pendapat kamu semua dengan isu kali ini? Dipetik daripada Malaysia Kini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.